Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Chan Lee Kang, Timbalan Menteri, Saudara Atta Kurup dan Datuk Si Huang. Oh ini, saya panggil bapa. Saudara KSU dan pegawai termasuk dari Meranti, TYT, Putrajaya Tinggi India dan rakan-rakan yang saya muliakan, termasuk anak-anak dari Tibet yang datang. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini menjaya satu program yang penting dari konteks hala 7 negara dan ekonomi madani. Kita selalu bicara dan saya ingin menyingkap semula pandangan kita tentang hidup kita ini di era pasca normal yang selalu disebut post normal times. Apa dia pasca normal itu? Bahawa kepesatan tahap perubahan itu menggemparkan the pace of change, creativity, termasuk yang disebut transformasi digital. Jadi itu disebut spontaneity, berjalan pantas segera. Dan semua itu berlaku dalam masa yang sama. Malah masalah kita bicara soal migrasi, dia berlaku di kalangan puluh negara. Soal persaingan dari soal digital juga melibatkan banyak negara yang disebut simultaneity. Dia berjalan serentak di kalangan semua tempat. Nah, saya sengaja menyebut hal ini kepada saintis muda dan juga anak-anak yang mencebur dalam bidang teknologi dan Tibet ini, kerana kita harus faham bahawa kita tidak boleh terus dengan tahap kelajuan biasa. Kalau kita terima kenyataan dia post normal times, tetapi kita bergerak macam dulu juga, simpang siur politik, ekonomi yang memberi ruang kepada orang menyauk kekayaan, tidak ada dasar sains dan hal tuju yang jelas. Ini akan menyebabkan kita terbantut dan kekal di tahap yang lama. Saya selalu meminjam pandangan, menukil pandangan Schumpeter bila disebut tentang keadaan negara dilanda krisis. Bila negara dilanda krisis, dia menuntut perubahan. Ini yang dia sebut pada ketika itu, 30-40-an, gale of creative destruction. Bila ada krisis ekonomi, politik, sosial, dia maknanya ada kelemahan dalam sistem. Ada kerusakan yang berlaku atau mungkin terus berlaku. Tetapi manfaatkanlah kelemahan-kelemahan itu untuk menolak sistem yang usang, menyebabkan kerusakan, mengekalkan ciri-ciri yang baik dan daya cipta baru yang disebut creative destruction. Maknanya menggunakan atau mempelajari, menimba ilmu dari kelemahan itu dan merangka yang baru. Itu bagi saya soal dasar. Sebab itulah kita selalu mengajukan supaya rakyat Malaysia menerima kenyataan ini, dan saya harap golongan sarjana, intelektual dan saintis harus lebih ke depan. Kerana bila kita sebut dunia sains itu dunia yang meneroka alam dan kreativiti, daya cipta yang baru. Mana dia harus juga melonjak dari keadaan dan kesediaan untuk menerima beberapa kenyataan baru. Ini tidak mudah. Saya sebagai ahli sosial sains sosial tahu bahawa bila kita mendamba perubahan, menganjur perubahan, itu akan menghadapi tekanan dan permasalahan dari orang yang biasa dengan kaedah lama. Sama ada dari politik umpamanya, dia biasa dengan cara merompak kekayaan, atau dari saintis sendiri pun yang biasa dengan dan selesa dengan kaedah lama, ya. Dan
tidak bersedia untuk menerima kenyataan-kenyataan baru, ataupun di kalangan intellectuals. Resistance to change, keengganan melakukan perubahan itu tidak semestinya dari kalangan orang-orang desa yang tidak berpengetahuan. Resistance to change itu kadang-kadang di kalangan saintis, di kalangan intellectuals, di kalangan pemimpin politik, kerana menjaga kepentingan masing-masing. Sebab itu bila kita sebut propensity to change, kesediaan untuk melonjak dan menambah perubahan, itu mesti mengajak semua untuk bersedia menerima keperluan perubahan. Itulah sebab dalam pentadbiran baru ini ada sedikit kontroversi, kerana kita sentiasa menyatakan kepada Malaysia, kalau kita kekal dengan kaedah lama, tidak menerima bahawa pasca normal ini menuntut beberapa kaedah baru, terutama dalam bidang sains dan teknologi yang disebut STI tadi, dan juga dari segi transformasi digital, kita tidak mungkin berlumba. Saya sebut di sini, dan walaupun kita bersyukur kepada Allah SWT, kerana berita-berita dalam sebulan, 2 bulan yang lalu itu membanggakan. 2 hari yang lalu Infineon, syarikat Jerman, syarikat raksasa, itu dalam bidang teknologi tinggi, bersetuju. Ini bukan MOU. Saya jumpa beberapa wakil mereka bulan lalu dalam perbincangan untuk menentukan beberapa dasar Malaysia sekarang, beberapa kemudahan, kaedah percepatan, ease of doing business, kelulusan yang segera, dan dibawa kepada lembaga di Jerman 2 hari yang lalu. Jadi kita terpaksa merahsiakan keputusan mereka itu, sehingga lembaga pengurusan syarikat Infineon memutuskan. Dan Alhamdulillah mereka memutuskan, dan ini satu pelaburan terbesar di dunia. Ya. Dan kita bersaing dengan, saya tidak boleh sebut negaranya kerana ini rahsia syarikat, dengan satu negara maju yang memberikan insentif yang sangat menarik. Tetapi mereka memilih Malaysia. Elon Musk, perbincangan saya juga dalam sekitar 1,5 bulan yang lalu, dan memutuskan dalam keadaan persaingan dengan negara di rantau. Semalam Bahduli Yang Mahmulia Tuanku Sultan Brunei sekali lagi menanya kepada saya, mengapa dalam persaingan dan perebutan untuk mendapatkan pelaburan dari Elon Musk, dia memilih Malaysia. 2 minggu yang lalu Presiden Bongbong Marcos Jr. menanya soalan yang sama. Tentu saya jawab kerana perancang ekonomi, kerana saintis, kerana TVET, itu yang menyebabkan mereka tertarik. Baik, kalau Elon Musk, yang bukan saja Tesla 1, Starlink dan SpaceX. Dan SpaceX itu, seperti mana yang diketahui oleh Kementerian Sains, itu punya rangkaian 3 syarikat penting di Malaysia yang bersama. Jadi saya telah mengarahkan supaya kerajaan dan kementerian-kementerian berkaitan mencari jalan, menemui 3 syarikat ini dan membantu dengan apa cara saja untuk melonjakkan kegiatan mereka dan mengembangkan industri itu supaya dapat memenuhi tuntutan SpaceX. Sebelum itu Aramco, syarikat gergasi minyak gas Arab Saudi, telah memutuskan untuk mengembangkan pelaburan mereka di Johor. Geely, pengurusinya menulis surat kepada saya 2 minggu yang lalu, menyatakan keputusan mereka sudah tamat untuk melaksanakan program pengembangan, bukan pengembangan, menyediakan satu projek raksasa Automotive City di Tanjung Malim yang menelan belanja awal 10 bilion ringgit. Dia sudah, ini sebahagian, ya, saya tidak sebut semua, tetapi bagaimana sambutan kita?
Dan beberapa pertanyaan perbincangan saya dengan syarikat ini, mereka bangga dengan tahap keupayaan kejuruteraan kita. Bangga dengan TVET. Tetapi satu hal yang mereka sentuh, upskilling perlu ada, dan perlu ada beberapa pendekatan baru memenuhi tuntutan baru dalam bidang digital transformation yang membolehkan mereka itu dapat memenuhi satu ruang yang tertinggi yang agak belum dapat dipenuhi. Jadi ini cabaran bagi kementerian. Dan dalam mesyuarat Majlis Sains Negara, saya telah memutuskan supaya kementerian menyelaraskan dengan semua pusat pendidikan, kerajaan, swasta dan universiti, memanfaatkan kekuatan mereka, tidak bergerak in silos, dan cuba memberikan ruang supaya kita boleh menekankan bidang pendidikan sains dan teknologi yang terbaik dan kita boleh tonjolkan. Jadi Kementerian Sains, tugas besar dia juga adalah untuk menyelaraskan dan mendukung bukan saja institusi sains yang diasaskan oleh kerajaan persekutuan, tetapi mengenal pasti beberapa ruang pendidikan lain yang diselenggarakan oleh GLIC dan syarikat swasta, terutamanya universiti-universiti. Saya menerima sedikit keluhan daripada beberapa universiti yang menganggap mereka tidak dapat menembusi kadang-kadang kerana karenah birokrasi menetapkan keutamaan kepada institusi pendidikan sains negara. Saya lihat pendekatan baru ini menuntut kita untuk melihat kekuatan seluruh negara daripada kekuatan kementerian atau jabatan atau institusi. Dan inilah peranan menteri dan KSU terutamanya untuk memastikan hal ini berlaku. Dalam soal TVET umpamanya, kerana memenuhi keperluan yang penting, kita telah berikan penekanan. Belanjanya tinggi, 6.8 bilion ringgit satu tahun. Kesannya ada yang positif kerana 95% lebih anak-anak lulusan TVET mendapat pekerjaan. Tetapi tidak memuaskan. Seperti yang pernah saya sebut, kerana rata-rata pendapatan mereka tidak melebihi RM2,000 sebulan. Jadi kalau kita dapat tekankan supaya bentuk latihan itu melalui TVET, melalui sinergi dengan syarikat swasta, syarikat-syarikat lain dan juga badan-badan pendidikan, saya percaya dapat ditingkatkan kerana kita mahu lulusan TVET itu mendapat sekurang-kurangnya RM2,800 hingga RM3,000 sebulan minimum. Ini barulah boleh jadi melayakkan mereka itu hidup dalam keadaan selesa. Tentunya ia agak memerlukan satu pendekatan baru di kementerian-kementerian lain, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk memberikan keutamaan dalam bidang sains dan teknologi. Itu bukan bidang saya. Tunku Azman ada di sini, dia tahu. Saya ni orang liberal arts, philosophy. Tetapi saya tahu bahawa tuntutan zaman, tuntutan semasa itu mesti juga berakar kepada kekuatan sains dan teknologi. Maka TVET satu bidang. Kementerian Pendidikan memaklum kepada saya dan hasil kajian terbaru, minat anak-anak sekolah di bidang sains dan matematik mulai menurun. Majoritinya tentunya di kalangan Melayu, tapi juga di kalangan Cina. Ini mengejutkan saya. Jadi kena sebut, kalau di Malaysia ini kena sebut India, Iban, Kadazan, sensitif. Dan maknanya umumnya di kalangan anak-anak kurang. Jadi bagi saya harus ada pendekatan baru, ya. Menteri-menteri seperti Menteri Pendidikan, Menteri Sains, Likang, kemudian Fadlina, walaupun ada beberapa pertemuan, tapi untuk juga mendapatkan pemikiran, pandangan ahli sains dan minta mereka, badan-badan pendidikan ini, dengan hasil-hasil mereka terjun ke bawah, ke sekolah-sekolah, ya, ke politeknik, ke TVET dan ke sekolah-sekolah vocational untuk menambah minat anak-anak, bukan saja dari segi penceritaan
guru-guru dan teorinya, tetapi dengan penekanan kepada keutamaan dan kepentingan sains dan matematik dan teknologi. Saya harap hal-hal ini dapat dilaksanakan walaupun telah ada permulaan, tetapi saya selalu menekankan, kalau kita guna kaedah mesyuarat, penyelarasan seperti biasa, kita akan ketinggalan zaman. Kerana dalam beberapa hal kita dapat mencatat kemajuan seperti mana saya sebut tadi tentang pelaburan baru yang besar, ya. Bukan kecil, tetapi kita harus sambut melalui bentuk latihan dan sinergi penyelidikan yang saya sebutkan tadi. Saya juga telah menemui umpamanya badan induk seperti selain daripada mesyuarat Majlis Sains Negara dengan MIMOS umpamanya, yang harus dimanfaatkan sepenuhnya dalam bidang pendedahan, latihan, pencerahan kepada anak-anak kita. Mengenai usaha Kementerian Sains dan Meranti dan jawatankuasa induk yang menjayakan pengkomersialan ini, saya tentulah merasakan suatu hal yang penting, kerana walaupun kita bicara soal sains, teknologi, tetapi hasil pendapatan ekonomi juga akan menentukan sama ada ia menjadikan tarikan baru atau tidak. Maka kita mesti elak latihan dan komersial dengan masalah mismatch yang selalu disebut. Saya dah dengar dah puluhan tahun dah tentang pendidikan dan tidak dimanfaatkan dari segi sinergi dengan syarikat-syarikat. Hal ini harus diberikan perhatian, tidak dalam pendekatan lama. Itu saya ingin tegaskan di sini dan minta rakan-rakan di kementerian, di badan pendidikan untuk melihat keperluan yang sangat kritikal dan sangat mendesak. Ya. Kita lihat umpamanya dari segi umum, walaupun Malaysia ini tidak tercorot sangat, tetapi kalau kita kekal dengan pendekatan lama, kita tidak mungkin dapat manfaat seperti mana kita harapkan. Ya. Jadi saya gunakan ruang ini untuk menggesa saudara, untuk melihat ini sebagai sesuatu yang sangat kritikal, sangat mencemaskan. Ya, kerana dari segi tanggungjawab kami, umpamanya menarik pelabur, okey, baik, tetapi dia mesti ada tindakan susulan dan manfaat langsung kepada negara. Kalau tidak, kita masih tarikkan pelabur itu pulangannya seperti benar pulangan 70-an 80-an dulu, dan tidak memberi manfaat yang langsung dari segi kecekapan pendedahan yang boleh memberikan ruang kepada kita. Kita ada kekuatan sebenarnya. Saya masih ingat tahun 90-an bila Michael Dell ingin mengembangkan pusat penyelidikan di Pulau Pinang. Ya. Saya tanya dia mengapa Pulau Pinang, kerana selain dari Amerika, ketika itu Pulau Pinang menjadi keutamaan dia. Dia jawab satu hal yang sangat menarik dan bagi saya sangat membanggakan. Iaitu dia kata, anak-anak muda di Malaysia ini, kalau kita berikan latihan yang cukup, ya, kesediaan mereka menerima itu, bagi dia, pengalaman dia dengan pusat-pusat pendidikan itu yang berpuluh negara, itu katanya memang tahap yang sangat tinggi. Ya. Sebab itu dia putuskan pada masa itu memohon kita beberapa kemudahan untuk mengembangkan pusat pendidikan Dell di Pulau Pinang. Itu saya bicarakan soal pengalaman saya mendengar sendiri daripada mereka pada tahun 90-an. Saya tanya Jili, yang saya bertemu 2 kali dan memutuskan untuk mengembangkan. Dia bagi pandangan yang sama, tapi dia tegur tentang kelemahan dia apa. Kelemahannya adalah bahawa latihan kita itu masih belum ke tahap yang dianggap kemahiran tinggi, yang menyebabkan di peringkat tertinggi itu mereka masih memerlukan kepakaran, kemahiran teknologi seluar negara. Saya tanya dia, apakah terlalu rumit dan canggih bidang kajian dan disiplin itu? Dia kata tidak. Dia hanya memerlukan tenaga mahir pengajar dan saintis untuk mengetahui keperluan syarikat
dan memenuhi keperluan itu dengan menetapkan supaya di TVET upskilling itu betul-betul memenuhi. Kita guna istilah upskilling, tetapi upskilling itu sebenarnya tidak memenuhi keperluan industri di peringkat tertinggi. Dan ini saudara bukan teguran, harapan ya. Harapan, sekarang ini harapan. Supaya ada kesediaan kita memenuhi keperluan ini ya. Kerana bila mereka menyebut, kerana saya dalam pembincangan itu saya tidak hanya bercakap soal diplomasi biasa, saya kata you tell me what is required, you tell me about the level of our discipline and professionalism of our engineers. Dia kata excellent in terms of discipline, in terms of commitment, in terms of the rigor, learning curve. And then tell me what's lacking. What's terribly lacking? They would be very polite. They say, well, sir, they're okay. I said, you tell me it cannot be okay because at the highest level of expertise, you employ people from other countries. Then, only then would they suggest that we need to then give adequate emphasis into that level of expertise to fill in the gap so that our professionals and engineers and those who have been trained in TVET could fulfill the requirements of this industry. Jadi ini mesej yang penting bagi saya yang patut diteliti bersama selain daripada isu commercialization yang juga sangat utama, diberi keutamaan. Sekali lagi saya ucap terima kasih, tahniah kepada Dikang, Peranti, KSU dan semua. Dan saya maaf seperti biasa saya ketepikan teks sudah. Kadang-kadang ada pengumuman-pengumuman penting dan nak dibuat, tapi saya ingat tak apalah, Likang boleh buat pengumuman itu. Tapi saya memilih untuk melontarkan idea saya dengan terang apa yang saya fikir hal yang patut diberi keutamaan. Kadang-kadang tak lihat teks ada juga kelemahan dia. Bila kita beberapa hari yang lalu kita adakan majlis meraihkan seorang negarawan ulung Tun Dr. Ismail. Jadi saya tentu cerita pengalaman saya bertemu dia dengan cara dia, integriti dia, incorruptibility dia. Tapi saya tak tengok teks. Dalam teks itu saya patut buat pengumuman penting. Iaitu mengumumkan kerusi Tun Dr. Ismail di UKM. Jadi itu ada juga kelemahan. Tapi tak ada masalah sebab lepas itu kita buat kenyataan media Jabatan Perdana Menteri bahawa kerusi Tun Dr. Ismail akan ditubuhkan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi untuk ini kalau ada beberapa pengumuman yang sangat penting yang saudara Likang fikir sangat mendesak, dia boleh buat pengumuman khas di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.